Okey, kita mula dululah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجرني الله وإياكم من البدع ومن الضلالات ومن النار. آمين اللهم آمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini boleh kita sama-sama lagi menyambung pembelajaran kita dalam hadis dalam bab sembahyang sunat. Sembahyang sunat yang mana kita dah capai hadis yang bernombor, pada minggu lepas kita berhenti pada hadis yang bernombor 358 daripada Abu Hurairah. Dan daripada dalam rujukan abang-abang ni, nombor berapa ya? Apa yang tahu nombor boleh boleh share dekat chat. Rasanya ni 390 kita berhenti kat sini. Abu Hurairah, yang mana Nabi Muhammad SAW menyuruh sekiranya seorang kamu itu telah sembahyang 2 rakaat sebelum subuh, maka hendaklah dia tidur dalam keadaan memiring sebelah kanan. Itu yang last sekali saya ingat saya pada minggu lepas. Kemudian kita masuk pada hadis yang hari ini, insyaAllah. Hadis hari ini yang bernombor 358 pada sebelah kanan, dan nombornya 391 pada rujukan abang-abang yang berbahasa Inggeris. Ini kita mulakan dengan hadis-hadis ini, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dia berkata, Ibnu Umar ni anak kepada Umar. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salatul laili masna masna. Sembahyang malam, sembahyang pada waktu malam, iaitu sembahyang malam lah, qiyamul lail, kita panggil qiyamul lail, ataupun mana-mana sembahyang sunat yang dilakukan pada sebelah malam. Masna masna, 2 rakaat 2 rakaat. Fa'idha khashiya ahadukumus subha, dan apabila seseorang kamu bimbang akan datangnya subuh, akan masuknya subuh, waktu subuh, maknanya solat subuh akan diazankan subuh, salla raka'atan wahidah, hendaklah dia sembahyang 1 rakaat. Maknanya di sini Nabi Muhammad SAW mengajarkan sembahyang malam tu 2 rakaat 2 rakaat. Sehinggalah kamu bimbang akan masuknya waktu subuh, maknanya malam akan berakhir. Jika kamu bimbang malam akan berakhir sekejap lagi, maka sembahyanglah kamu 1 rakaat. Tutiru lahu ma qad shalla, ia menjadi witir kepada apa yang dia telah solat. Maknanya Nabi tak letakkan bilangan rakaat, berapa rakaat untuk kita sembahyang qiyamul lail ni. Qiyamul lail ada berapa rakaat? Sembahyang malam ni kena berapa rakaat? Tidak, Nabi tidak tetapkan. Yang Nabi cakap, yang Nabi syaratkan, kalau sembahyang malam 2 rakaat 2 rakaat. Apa jenis sembahyang sunat pada waktu malam? 2 rakaat 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sampailah kalau sembahyang tu di hujung malam, dekat nak sampai subuh, kita bimbang takut nanti kita solat tu orang azan subuh. Jadi kita berhenti solat 2 rakaat, kita akhiri solat 2 rakaat kita itu dengan 1 rakaat yang dipanggil solat witir, yang menjadikan solat kita 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat, iaitu bernombor ganjil. Tak kira lah kalau kita sembahyang 4 kali 2 rakaat jadi 8 rakaat. Kita tutup dengan witir, maka yang 8 tu jadi 9. Kalau witir 3, yang 8 jadi 11. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dia menyukai nombor yang witir. Dan Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk mewitirkan sembahyang malam dengan penutup bilangan rakaat yang witir, sama ada 1 rakaat ataupun 3 rakaat ataupun 5 rakaat ataupun 7 rakaat ataupun 9
rakaat. Yang di sini dalam hadis ini Nabi menyatakan berapa rakaat? 1 rakaat. Okey. Jadi muttafaqun alaih, hadis ini daripada Sahih Bukhari dan Muslim. Wal khamsah wa sahahu Ibn Hibban, hadis yang sahih. Bilafzin salatul lail wan nahar mathna mathna. Dan daripada Ibn Hibban, bukan ni, daripada siapa ni? Ada lafaz yang lain yang menyatakan salatul laili wan nahar, sembahyang malam dan siang, masna masna, 2 rakaat 2 rakaat. Dan di sini dia katakan waqala an-Nasa'i hadha khata. Dan Imam An-Nasa'i menyatakan perkataan tambahan, kalau perasan kat sini ada tambahan perkataan siang kan. Dalam hadis yang asal hanya ada sembahyang malam 2 rakaat 2 rakaat. Kemudian dalam lafaz yang lain ni ada tambahan sembahyang malam dan siang. Kata Imam Nasa'i, tambahan itu adalah khata, adalah kesalahan daripada perawi. Tambahan tu adalah kesalahan kerana dan dipanggil juga syadz, kecacatan. Dia syadz ni maknanya dia berbeza dengan riwayat yang thiqah. Dia perawi yang thiqah, tetapi periwayatan dia itu bercanggah dengan perawi-perawi thiqah yang lain. Maka diklasifikasikan oleh An-Nasa'i lafaz siang 2 rakaat juga ni adalah kesilapan daripada dia kerana mencanggahi riwayat-riwayat fiqh yang lain. Jadi yang sabitnya, yang pastinya yang Nabi sabdakan ialah sembahyang malam 2 rakaat 2 rakaat. Tetapi ada hadis yang lain, mungkin kita yang jumpa, mungkin kita tak jumpa. Nabi Muhammad SAW ada menyebut dalam hadis yang lain salatun nawafil ataupun salatun nafilah masna masna. Sembahyang nafilah ni sembahyang sunat 2 rakaat 2 rakaat. Maknanya perkataan nawafil itu ataupun nafilah itu adalah merujuk pada umum sembahyang sunat. Makanya apabila perkataan itu umum, dia merangkumi semualah sembahyang sunat yang sebelah malam dan juga sembahyang sunat yang sebelah siang. Jadi hadis yang satu lagi tu sahih menyatakan sembahyang sunat kesemuanya 2 rakaat 2 rakaat. Jadi kalau kita ingat kembali hadis kita ambil tentang yang diriwayatkan oleh Aisyah tentang sembahyang zuhur yang rawatib, dia kata Nabi tak tinggalkan 4 rakaat Nabi buat sebelum zuhur, katanya Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi di sini bila Aisyah sebut 4 rakaat, kita faham 4 rakaat sekaligus satu salam ke 4 rakaat 2 salam ni? 2 rakaat 2 rakaat. Yang kita harus fahami ialah 2 rakaat 2 rakaat, dan begitulah ghalibnya sembahyang sunat 2 rakaat 2 rakaat, bukan dia 4 rakaat sekaligus. Dan yang menyokong pandangan ini ialah hadis yang dinyatakan sebelum sekejap tadi iaitu Nabi kata sembahyang sunat 2 rakaat 2 rakaat secara umum, maka dia termasuk sembahyang pada waktu pagi dan malam. Okey, rasanya hadis ini telah jelas kita pergi kepada jadi di sini kita boleh ambil apa faedah daripada hadis ini, iaitu kalau orang tanya qiyamul lail ni berapa rakaat ustaz kan, ada tak jawapan dia? Ataupun sembahyang malam apa ya, kita sembahyang pada waktu malam yang ramai orang buat pada waktu malam ni ketika mana bulan Ramadan kan. Bulan Ramadan kita sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih itu nama sahaja tarawihnya, tetapi ia dikategorikan dalam solat malam. Kerana Nabi Muhammad SAW mengatakan man qama Ramadan imanan wa ihtisaban kan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang mendirikan Ramadan, mendirikan malam Ramadan, ini mendirikan sembahyang pada waktu malam imanan, kerana dia percaya pada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan kerana dia mengharapkan pahala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan baginya segala yang telah terdahulu daripada dosa-dosanya. Jadi di sini bagaimana hendak diampunkan dosa tu? Nabi kata mendirikan malam Ramadan, mendirikan malam Ramadan dengan sembahyang. Jadi sembahyang itulah juga sembahyang termasuk dalam sembahyang malam. Jika sembahyang malam syaratnya mudah. Nabi kata 2 rakaat 2 rakaat. Adakah Nabi tentukan rakaatnya berapa? Tidak. Jadi solat tarawih juga sebenarnya tidak ada rakaat tertentu yang telah ditentukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kita tahu sebenarnya solat tarawih juga tidak ada rakaatnya. Cuma kenapa
Kenapa ada tempat-tempat mengamalkan 11 rakaat? Kerana Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha juga, baginda Nabi Muhammad SAW tidak pernah sembahyang malam melebihi 11 rakaat, dan Nabi tidak pernah meninggalkan solat malam, kerana solat malam adalah wajib di sisi Nabi Muhammad SAW. Allah suruh dia solat malam, dan dia tidak pernah lebih solat malam, dia tidak pernah lebih daripada 10 rakaat diriwayatkan oleh Aisyah. Jadi untuk mengikut sunnah, berapa kita solat 11, seperti mana Nabi Muhammad SAW 11. Kalau waktunya kita nak qiyamul lail tu panjang, maknanya kita buat apa? Kalau waktu dia panjang, kita panjangkanlah bacaan. Macam itulah. Okey. Jadinya, tapi Nabi bacaan dia panjang lah. Kalau ni ikut sunnah sungguh, bacaan Nabi Muhammad SAW panjang sampai bengkak kakinya. Aisyah tanya, ya Rasulullah, kenapa sampai begini? Bukankah kamu telah dijanjikan syurga? Nabi Muhammad SAW menjawab, afala akunu abdan syakura, tidakkah boleh aku nak jadi hamba yang bersyukur? Dan Aisyah kata, 11 rakaat yang Nabi sembahyang itu, jangan kamu tanya tentang betapa cantiknya, jangan kamu tanya betapa panjangnya. Kenapa Aisyah larang daripada bertanya? Kerana dia tidak boleh nak sifatkan betapa cantiknya bacaan Nabi dalam 10 rakaat tersebut dan betapa panjangnya rakaatnya. Jadi di sini kita ambil faedahnya, tidak ada had untuk solat malam berapa rakaat, tidak ada. Kalau ada yang menentukan, maknanya orang itu telah mencanggahi hadis Nabi Muhammad SAW. Berapa sahaja kita nak, boleh. Cuma yang sunatnya tidak melebihi 11. Asalkan solatnya 2 rakaat. Kalau buat 3 rakaat satu salam, salah. Kecuali witir lah. Witir ada kaedah dia. InsyaAllah kita baca dulu. Kalau tak jumpa perincian tentang witir, kita akan baca insyaAllah. Hadis seterusnya. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, dia berkata. Abi Hurairah ni, hadis boleh rujuk ke sini. Tak abang tu. Hadis Abu Hurairah. Ni dia hadis dia. 393. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus salati ba'da al-fariidati salatul lail. Katanya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sebaik-baik sembahyang selepas sembahyang fardu adalah sembahyang malam. Okey, ini hadis ni cantik. Sebaik-baik sembahyang, maknanya Nabi buat apa ni? Nabi membezakan antara sembahyang dengan sembahyang yang lain. Maknanya dalam ibadat kita ni ada kita membezakan juga amal ibadah, yang mana satu lebih baik dari yang lain. Semuanya adalah baik, tetapi ada yang lebih baik daripada yang lain. Kerana Nabi kata sebaik-baik sembahyang selepas sembahyang fardu adalah sembahyang malam. Jadi macam-macam mana sembahyang pun tidak boleh lawan kehebatan ataupun kefadilatan, kelebihan solat fardu. Bagaimana sekalipun. Sebab itulah selalu pun cakap, ramai orang dia terbalik. Dia lebihkan solat sunat lebih pada fardu. Solat fardu dia main-main, dia solat tak semestinya, dia solat jemaah, dia tinggalkan, bagi dia remeh. Kalau jemaah dia lewatkan solat fardu, bagi dia remeh. Tetapi apabila menjaga solat duha contohnya, tak tinggal. Kan? Kenapa? Sebab dia kata solat duha memberi rezeki. Tengok tu, dia bukan kejar redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Tidak, sebenarnya ini salah tanggap. Yang orang ingat ke solat duha ni memberi rezeki. Kan? Sebab tu bahaya kita dengar daripada sumber-sumber yang kita rasa boleh diambil daripada mereka. Sebenarnya kadang-kadang tidak. Kadang-kadang tu yang bercakap kerana pandai bercakap, bukan kerana ada ilmu. Kita kena hati-hati. Mestinya ada yang Allah bagi pada dia kelebihan bercakap, tapi apabila dia pandai bercakap, tidak semestinya dia berilmu. Itu yang kita kena jaga. Adakah orang ni pandai bercakap, yang lantang bercakap, ataupun dia betul-betul ada ilmu. Kena hati-hati. Kena cari yang ada ilmu dahulu, walaupun dia tidak pandai bercakap, tetapi kalau dia sampaikan daripada Nabi, mungkin kita boleh ambil faedah lebih daripada yang dia sampaikan. Tidak mustahil kita dengar daripada dia, tidak mustahil untuk kita mendapat manfaat lebih. Kerana ini ini sabda Nabi Muhammad SAW, kita ambil daripada dia cuma riwayatkan, kan? Mungkin kita dapat ambil manfaat tu lebih daripada dia sendiri mampu syarahkan kepada kita, kerana kita ambil daripada dia tu yang asli.
daripada Nabi Muhammad SAW, daripada orang yang duk bersyarah reka-reka, kan. Jadi sebenarnya solat duha tu sebenarnya bukan diturunkan, bukan disyariatkan untuk menambah rezeki kita, tidak. Kita kena faham solat duha ni kenapa Nabi Muhammad SAW mengharapkan orang yang lakukan tu dikaitkan dengan rezeki, kan, ditambahkan rezeki. Kenapa? Kerana mereka ni ikhlas mencari Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu duha. Yang mana pada waktu duha ini Allah manusia Allah jadikan waktu pagi untuk manusia, siang untuk manusia mencari rezeki. Okey, dan bermula pencarian rezeki mereka tu waktu duha lah, selepas subuh, kan. Bagi kebanyakan orang bagi majoriti orang, mereka akan sibuk untuk mencari rezeki. Dan orang yang boleh bersolat pada waktu sibuknya manusia mencari rezeki ini, mereka itulah orang yang betul-betul mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah diharapkan kepada mereka untuk ditambah rezeki mereka, kerana waktu manusia ini sibuk mencari rezeki, mereka masih lagi boleh mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok tu, punca dia mengingati Allah. Kan? Nabi harapkan mereka ni mendapat rezeki lebih daripada Allah kerana mereka mengingati Allah. Kita buat yang buat duha tu, yang tak tinggal duha apa semua tu, kena review balik apa niat di sebalik ni. Mengingati Allah tu mengingati rezeki. Kan, mengingati Allah tu mengingati apa yang kita hendak tu, duit ke, gaji ke, kerja ke apa. Kalau bukan kerana mengingati Allah, tak kena lah dengan persyaratan solat duha tadi yang dikatakan boleh memurahkan rezeki. Tidak ada pun ibadah yang disyariatkan untuk memurahkan rezeki. Kalau ada, pasti Nabi sudah ajar lama kepada Abu Hurairah dan kepada ahli suffah tu, yang mereka ni orang-orang yang miskin, kan. Mereka siap bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, kami demikian kepada orang kaya. Mereka boleh berzikir macam kami, dan mereka boleh menuntut ilmu macam kami, tetapi mereka boleh memberi sedekah dan kami tidak mampu. Nampak? Kalaulah betul solat duha ni boleh menambah rezeki, pasti Nabi menjawab, Abu Hurairah, solat duha Allah tambah rezeki kamu. Tapi tidak, kan. Tapi tidak, dia Nabi ajar sebaliknya. Nabi ajar zikir lagi, Nabi bagi zikir lagi. Ya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nabi ajar, kan. Kita tak nak berbual panjang kat sini. Kita nak memurnikan kembali yang kita harus jaga sebenarnya solat fardu, bukannya solat sunat. Bila dah jaga solat fardu, baru kita tambah dengan solat sunat. Jangan pula terbalik, melebihkan solat sunat tetapi solat fardunya main-main, lewat-lewatkan. Yang boleh pergi jemaah pun tak nak pergi jemaah, kan. Ini tak kena. Ibadah yang paling Allah suka hamba dia beribadah padanya ialah dengan ibadah fardu. Dengan ibadah fardu. Allah akan sayang kita kalau kita tunaikan ibadah yang dia suruh tu, yang dia wajibkan, dan sebaik mungkin. Kemudian ditambah dengan sunat kalau ada tenaga dan ada waktu, insya-Allah. Itu yang penting. Yang penting jangan kita lebihkan sunat melebihi kewajipan kita yang fardu. Jangan, itu yang kita perlu jaga dahulu. Okey, dah ke mana pergi hadis tadi? Jumpa balik dah. Okey. Jadi harapnya jelas hadis tersebut. Yang mana Abu Hurairah kata, Nabi Abu Hurairah meriwayatkan Nabi bersabda, sembahyang yang lebih afdal daripada sembahyang fardu adalah sembahyang malam. Jadi kita tahu dah mana yang lebih iaitu kalau nak bandingkan antara solat-solat sunat yang mutlak, makanya solat sunat yang lebih afdal ialah solat pada waktu malam. Okey. Bagaimana pula dengan solat rawatib? Adakah solat pada waktu malam ini lebih hebat ataupun lebih afdal daripada solat rawatib? Di sini tidak, kerana solat rawatib itu solat yang khusus, dan dia ada pengkhususan dia dengan fadilat tertentu. Kita dah belajar pada minggu lepas fadilat ni. Kalau jaga ni diharapkan daripada api neraka, kalau jaga 4 rakaat sehari diharamkan daripada api neraka. Kalau jaga 12 rakaat contohnya sehari semalam, dapat dibina rumah dalam syurga, kan. Jadi solat-solat yang jenis ada kefadilatan tertentu ini, dia lebih bagus daripada solat mutlaknya, termasuk solat mutlak yang sebelah malam ataupun solat mutlak yang sebelah siang. Yang mana yang dimaksudkan oleh Nabi dalam hadis Abu Hurairah ni, yang lebih afdal katanya daripada selepas solat fardu, lebih afdal daripada solat fardu, solat yang mutlak.
Jika nak dibandingkan solat mutlak sebelah pagi, maknanya solat yang tidak ada sebab dan kefadilatan yang khusus. Kalau kita nak bandingkan dengan solat malam yang mutlak adalah lebih bagus daripada solat mutlak yang sebelah siang. Harapnya sudah jelas. Hadis seterusnya daripada Abi Ayyub. Kalau tak jelas dan ada soalan, boleh type dalam chat, boleh type dalam chat. Chat sentiasa terbuka tu. Hadis seterusnya daripada Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Abi Ayyub ni banyak kali dah kita jumpa dalam halaqah. Kita kan sebut tentang Abi Ayyub Al-Ansari. Abi Ayyub, dia kelebihan dia, berlaku mukjizat pada rumah dia. Hebatnya Abi Ayyub Al-Ansari ni. Antara sahabat Nabi. Siapa yang boleh ingatkan kita apa yang berlaku dengan Abi Ayyub Al-Ansari? Nabi waktu sampai ke Madinah, kan, waktu mula sampai ke Madinah, rumah dia Nabi bermalam. Unta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu duduk di depan rumah dia. Kemudian Nabi pun mereka berebut nak tumpangkan Nabi di rumah Abu Ayyub Al-Ansari lah, rumah yang Nabi tumpang pada waktu itu. Kemudian berlaku lagi pada ketika perang Khandaq kan, Abu Ayyub Al-Ansari di rumah dia juga, yang mana mukjizat makanan tu. Okey, apa-apa pun dibaca hadis ni. Katanya Abu Ayyub Al-Ansari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-witru haqqun ala kulli muslim. Sembahyang witir itu, yang tak ada yang 1, yang 3, yang 5, ataupun 7, ataupun 9, haqqun ala kulli muslim, adalah hak ke atas setiap orang Islam. Adalah hak ke atas setiap orang Islam. Nanti kita akan cara apa makna dia hak. Man ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al. Maka barang siapa yang hendak ataupun suka untuk mewitir, membuat witir dengan 5 rakaat, maka lakukanlah. Wa man ahabba an yutira bi thalathin, dan barang siapa yang hendak melaksanakan witir sebanyak 3 rakaat, falyaf'al, maka lakukanlah. Wa man ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al, dan barang siapa yang hendak melaksanakan witir dengan 1 rakaat, maka lakukanlah. Rawahul arba'ah illa Tirmidzi wa sahhahu Ibnu Hibban wa rajjah an-Nasa'i waqfahu. Dan di sini Imam An-Nasa'i, Ibnu Hibban kata sahih hadis ini. Kemudian Imam Nasa'i dia mengklasifikasikan hadis ini sebagai mauquf. Mauquf ni tidak sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan hanya sampai pada para sahabat sahaja. Maknanya kata-kata ini kata-kata sahabat di sisi Nasa'i. Apa pun di sini hadis ini dia merujuk kepada rakaat, bilangan rakaat pensyariatan solat witir. Nabi bagi kita pilihan sama ada nak solat 5 ke, nak solat 3 ke, nak solat 1 boleh. Hadis yang lepas menyatakan solat 1 rakaat witir kan, apabila dah takut nak masuk waktu subuh. Di sini ada perinciannya, ada pilihan yang lain, sama ada nak solat 5 ke boleh, nak solat 3 pun boleh, nak solat 1 pun boleh. Maksudnya apa ni? Maksudnya 5 sekaligus pun boleh, 3 sekaligus pun boleh, 1 pun boleh. Sekaligus maknanya dengan 1 salam. Ini yang kita pelik. Biasa kalau dekat Malaysia lah jarang kita tengok variasi kan. Variasi begini jarang. Tapi kalau dekat Kuwait ni, alhamdulillah, imam-imam tu dia sengaja kadang-kadang tu dia variasikan solat witir dia untuk mengajar kepada kita, untuk mengajar kepada jemaahnya yang kedua-duanya sunat. Buat sekaligus 3 rakaat pun sunat, buat 3 rakaat 2 salam pun sunat. Okey. Mana dah hilang? Okey, sekejap. Okey, insyaAllah. Okey, beres. Kita pergi pada hadis seterusnya. Hadis itu jelas maksudnya. Kita ada lebih kurang dalam 8 minit lagi, insyaAllah. Kalau kita sambung, insyaAllah. Daripada Ali radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, Laisal witru bihatmi kahai'atil maktubah. Laisal witru bihatmin kahai'atil maktubah.
walakin sunnatan sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu an-Nasa'i wa Tirmidzi wa hasanahu wal Hakim wa sahhahahu. Hadis ni Tirmidzi dan Nasa'i kata hasan dan Hakim kata sahih. Apa dia punya hadis ni? Ali bin Abi Talib kata laisal witr, tidaklah witir itu bihatmin wajib. Hatm makna wajib. Wajib ke hayatil maktubah, seperti mana wajibnya solat fardu, kata dia. Walakin sunnah, tetapi witir itu adalah sunnah. Sannaha Rasulullah, yang telah disunatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah disyariatkan sebagai sunnah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata-kata Abi Talib yang menyatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mensunnahkan ataupun mensyariatkan kesunnatan sembahyang witir, tetapi ia tidaklah wajib seperti mana wajibnya sembahyang fardu. Memberi makna ada orang menganggap witir ini wajib kerana dia selalu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Ali di sini memurnikan kembali, mungkin ada yang tersalah anggap, tapi dia memurnikan. Dia kata apa? Dia kata solat witir ni bukanlah seperti wajibnya solat fardu, tapi dia selalu dibuat oleh Nabi Muhammad SAW dan ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ni kita panggil sunnah muakkad ni, sunnah yang di-stress dan ditekankan. Okey. Hadis seterusnya. Jadi kita tanya lagi tadi, apa makna hak ke atas? Tak ada orang tanya. Apa makna witir adalah hak ke atas setiap Muslim? Sebenarnya kalau kita sebut hak ke atas setiap Muslim, maknanya di sini kita fahami wajib lah kan? Kewajipan ke atas setiap orang Islam. Tapi adakah witir itu wajib? Tidak. Kerana kenapa kita kata tidak? Siapa tahu? Kenapa witir bukan solat, bukan fardu? Okey, kita ada soalan ni, tapi nak tanya dulu tadi. Siapa yang boleh jawab? Soalan mudah kan? Siapa yang boleh bagi tahu kenapa kita kata solat witir itu bukan fardu? Kalau ada orang kata kepada kita, tak, solat witir wajib, macam mana kita nak balas balik? Macam mana kita nak kata? Kita yakin kan? Siapa-siapa yang kat sini, yang rasa semua yakin bahawasanya solat witir bukan fardu, bukan wajib. Tapi boleh tak kita nak jawab kat dia kenapa? Ada tak orang boleh jawab? Kalau ada boleh, kalau malu boleh taib. Kalau nak buka mic, ahlan wa sahlan. Be my guest. Buka mic pun bagus, boleh dengar participation daripada abang-abang kakak sekalian. Ada tak yang nak jawab macam mana? Boleh kita jawab, kita kata pada dia. Tidak ada. Banyak kan hadis-hadis yang menyatakan solat fardu hanya 5 kan? Hanya 5 waktu. Banyak hadis-hadis yang menyatakan tentang perkara tersebut. Dan apabila Nabi Muhammad SAW pergi ke Isra Mi'raj untuk ambil hadis tu, untuk ambil apa ni, kefarduan solat 5 waktu tu, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dah, ambaitu faridati ala abdi, aku telah menyelesaikan kefarduanku ke atas hamba-Ku. Dia kata, wa khaffaftu ala abdi, dan aku telah meringankan ke atas hamba-Ku. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala kata selesai dah kefarduan aku yang aku telah tetap kepada hamba-Ku. Jadi Nabi bila dia balik pada Mi'raj tu, berapa banyak dia bawa? Banyak, berapa banyak? Dia di syariat solat witir sama? Tidak kan? Daripada 50 tu jadi 5. Semuanya solat fardu 5 lah. 5. Dan Allah kata itu sahaja fardu aku yang aku telah solat fardu yang aku telah fardukan ke atas hamba-Ku, dan aku telah ringankan kepada mereka pada 50. Jadi ni supaya kita bersyukur. Sebenarnya Allah suruh kita lebih lagi, tapi Allah jadikan Nabi Muhammad SAW berusaha tu supaya kita syukur. Kita syukur. So patutnya 50, sekarang ni 5. Kalau kita nak rasa malah sangat solat 5 waktu tu pun kan, kita kena syukur sebenarnya lebih lagi. Tapi Allah telah kurangkan kepada kita. Kalau 5 waktu kita rasa lebih juga, tak tahulah. Tak tahulah, kita kena belajar lagi lah sirah tu untuk mengetahui, untuk kita tahu menilai. Kan? Tahu menilai betapa Nabi ni berusaha untuk kita dapat 5 waktu tu. Okey,
Kita hanya ada 3 minit lagi ni untuk kita sambung hadis yang seterusnya daripada Jabir bin Abdullah. Jabir radhiyallahu taala anhu ni qama fi syahri Ramadan summa tumaruhu. Okey, ini hadis ni memerlukan syarahan juga ni yang berkaitan dengan solat tarawih yang kita kenali dengan solat tarawih. Jadi di sini sebenarnya ada soalan daripada Kak Ati ni. Assalamualaikum ikhwan. Maaf kalau nak minta ikhwan ulang balik, boleh tak kita solat sunat fajar selepas solat subuh jika tersalah bangun lewat masuk untuk solat subuh sebut-sebut je. Cantik soalan ni. Cantik soalan ni. Tapi ada 2 minit ni. Siapa-siapa yang nak dengar jawapan ni, okay? Siapa-siapa yang nak dengar jawapan ni, masuk baliklah dalam Zoom kita. InsyaAllah kita akan masuk untuk jawab soalan Kak Ati saja. Cantik soalan ni. Dan ikhwan akan jelaskan semua dah tentang perkara yang berkaitan dengan solat fajar subuh ni, solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, bagaimana yang afdal untuk mengqadanya, bagaimana hukumnya kalau solat selepas subuh dan sebagainya. InsyaAllah boleh masuk balik dalam Zoom, dalam meeting Zoom ini yang akan diperbaharui sekejap lagi, akan ditutup dahulu, kemudian kalau nak tahu masuk balik, okay? Siapa yang nak tahu jawapan masuk balik. InsyaAllah kita akan end dulu meeting ni selepas dalam lebih kurang 10 saat. InsyaAllah masuk balik lah, boleh masuk balik, okay? Boleh masuk balik selepas 10 saat insyaAllah. Kalau ada soalan ke boleh menulis chat. Ada yang tak jelas boleh menulis chat. Kita ulang dengan keyakinan, bukan pulang semakin pulang pada majlis ini tapi semakin was-was, semakin syak. Tidak. Agama Islami agama yang mudah. Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi dan pengikut Nabi Muhammad SAW. Nabi sendiri menyuruh sahabat supaya mempermudahkan. Bu'istum muyassirin, Nabi kata. Kamu diutus untuk mempermudahkan, muyassirin kan. Kamu diutus untuk mempermudahkan, bukan untuk mu'assirin, bukan untuk menyusahkan. Lepas tu Nabi kata lagi, halakal mutanaqti'un, Nabi kata. Halakal mutanaqti'un wa halakal mutanaqti'un. 3 kali Nabi ulang. Halakah ni maknanya musnah lah, hancur lah. Kan? Mutanaqti'un orang yang tasyaddud, orang yang strict, dia strict sangat. Dia menyusahkan ke atas diri dia sendiri. Nabi kata halak. Islam ini mudah. Sekiranya kamu susahkan ke atas diri kamu, maka kamu akan musnah. Kamu akan musnah, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi benda ni sebenarnya mudah kalau sahaja kita belajar daripada sumbernya, dan kalau sahaja kita belajar daripada sumber yang betul dan orang yang betul-betul fahami. Macam dia cakap yang kita anggap ustaz kadang-kadang tu untuk mempersusah kepada orang awam bacaan Al-Fatihah dan sebagainya, mensyaratkan itu, mensyaratkan ini, kan bacaan kena tu, bacaan kena ini. Kita tak nafikan bacaan tajwid memang betul. Warattilil Quran tartila, memang kita kena, kalau baca Quran kena tartil. Kan itu sebaik-baik bacaannya. Tapi adakah kalau kita orang awam ni dia baca bunyinya tak betul, kan, harakatnya terlebih apa semua, dalam sembahyang kita kata salah. Kadang-kadang ustaz yang mengajar tu sendiri, kalau kita cek bacaan dia juga salah. Kan? Dia juga salah. Jadi tak betul kita mempersusahkan pada orang awam, tak betul. Agama Islam ni mudah. Okey. Jadinya kita kembali pada soalan Kak Ati tadi. Kak Ati kata bagaimana soalan tadi soalan dia berbunyi lebih kurang, bagaimana kita nak solat kembali, boleh ke tak, boleh ke tak jika kita bangun subuh tu terlewat, kemudian nak solat sunat, sebab kita tahu solat sunat subuh, solat sunat fajar 2 rakaat ni lebih baik daripada dunia dan isinya, kan, fadilahnya besar. Jadi kalau dia solat sunat dahulu sebelum solat subuh, yang mana pada waktu pensyariatannya memang sebelum solat subuh, kan, sepatutnya disolatkan sebelum solat subuh. Tapi dia masalah di sini sebab waktu dia semput-semput. Kalau dia solat sunat dahulu sebelum solat subuh, maka solat subuh tu akan jadi di luar waktu. Waktu subuh tu akan tamat dan solat subuh akan jadi di luar waktu. Jadi bagaimana cara nak lakukannya? Cara dia dalam hal sebegini, mestilah solat subuh tu perlu didahulukan, diutamakan. Kalau ada waktu yang semput, solat subuh dulu. Sebab Nabi kata, man adrakal fajra, okay, man adraka ar-ruku' faqad adrakal fajr.
siapa yang sempat satu rukuk dalam waktu fajar, maka dia sempat sembahyang, solat itu dikira solat dalam waktu. Macam tu. Jadi kalau kita sempat satu rukuk aja, maknanya rakaat pertama, rukuk tu sempat dalam waktu, sembahyang kita walaupun rakaat kedua di luar waktu, Nabi Muhammad SAW kata kamu telah solat dalam waktu. Tapi ini nak ajar, jangan buat pandai-pandai kita ni duduk tunggu nak buat macam tu pula kan. Nak ajar yang benda tu sah di sisi agama Islam, Allah terima. Kalau kita terlewat, jangan pula pandai-pandai dihukum ngam-ngam tu kan. Itu nak kata. Jadi di sini dalam kes yang Kak Ati sebut tadi, kita pastilah tak ada syak wasangka, tak ada khilaf, kita kena solat subuh dahulu. Sebab kita nak rukuk kita tu kena, at least rukuk yang pertama tu kena dalam waktu, baru betul kan. Baru solat kita tu sah dalam waktu ni, terkumpullah ke farduan solat subuh. Jadi macam mana kita nak buat solat sunat tadi? Solat sunat sebelum subuh kalau dah macam tu, keadaan ni bukan hanya berlaku dalam situasi tersebut. Berlaku juga kepada orang lelaki apabila dia pergi ke masjid. Dia akan nampak imam tu. Lalu dia sampai lewat, imam dah sembahyang. Imam dah mula sembahyang rakaat pertama subuh kan. Adakah dia masuk tu dia solat sunat fajar 2 rakaat dulu? Tidak, jangan buat macam ni, jangan buat. Sebab Nabi kata la salata ba'da al-iqamah. Tak ada sembahyang, maknanya tidak ada sembahyang yang sah selepas iqamah. Selepas muazzin dah iqamah, imam dah start sembahyang, kita solat sunat ke belakang tak sah. Kalau kita baru nak angkat takbir untuk solat sunat, tak sah, tak ada solat. Sama juga kalau kita duduk kat rumah, kita dengar imam kat masjid dah qomat. Imam dah mula sembahyang dekat masjid. Kita pun nak buat solat subuh di rumah. Boleh ke tak? Tak boleh. Sebab Nabi kata hadis yang sama. Nak buat solat sunat subuh maksudnya kat rumah. Tak boleh. Kerana hadis yang sama juga mengatakan tidak ada solat yang sah selepas iqamah. Maknanya kalau kita tak sempat lagi solat subuh, kita pergi ke mana sekarang ni? Kita solat kat rumah kita? Tak, kita pergi ke masjid. Pergi tu jangan lari. Ada masalah kita juga satu lagi. Pergi tu kadang-kadang tu lari, berlari-larian kan. Berkejar-kejaran. Tak betul tu. Kalau kita naik kereta sama juga. Kan? Tukang minyak habis-habis sampai berdebu habis orang. Sebab sekarang ni pakai mask kan, orang ramai pakai mask. Musim panas dia kena tengok orang jaga, orang yang jalan tepi jalan apa semua tu kan. Kalau musim sekarang alhamdulillah orang pakai mask. Berhabuk berdebu, ini tidak kena dengan sunnah. Nabi kata dalam hadisnya kan, idza uqimatis solah, sekiranya sembahyang itu telah diiqamatkan, dimulakan kan, fa'alaikum bisakinatin wa waqar, hendaklah kamu dalam keadaan sakinah wa waqar, tenang dan perlahan. Macam tu, tenang. Kena jalan tenang. Tak ada berlari-larian, tukar minyak sehabis-habisan untuk kejar rakaat. Tak. Nabi kata, wa ma adraktum fasallu. Nabi sama lagi hadis. Dia kata tadi, supaya kita ni dalam keadaan tenang. Berjalan pergi ke masjid. Wa ma adraktum fasallu. Dan apa yang kamu dapat, maka kamu sembahyanglah rakaat yang kamu dapat tu. Wa ma fatakum fa'atimmu. Dan apa yang kamu tak sempat, maka sempurnakan. Nah, itu yang Nabi Muhammad SAW ajar. Jangan pula kita ni nampak kadang-kadang dalam masjid tu nampak imam rukuk, kita pop lari kan. Bunyi ni dilarang. Jalabah Nabi sebut dalam hadis. Nabi larang Nabi bunyi macam tu. Kemudian Nabi tanya siapa tadi? Kan? Jangan. Tak betul. Walaupun kita tengok ada orang buat, jangan buat. Kita jangan buat. Kita ada ilmu. Ini benda yang Nabi larang. Jadi macam mana imam sedang rukuk ke apa ke, kita jalan dalam ketenangan. Itu yang sunnah yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak perlu nak laju-laju, tidak perlu nak press kan. Okey. Jadinya kadang-kadang orang lelaki pun berlaku hal yang sama seperti mana yang Kak Ati kata tadi. Bila nampak imam dah masuk, kita jangan buat solat subuh lagi kerana tidak ada solat yang sah selepas mana qamat telah dilaungkan. Jadi penyelesaian ni kita solat subuh ni. Selesai solat subuh, kita akan ada dua pilihan. Okey, ini untuk jawapan Kak Ati dan siapa-siapa yang melalui situasi yang sama daripada kalangan orang lelaki yang tak sempat solat subuh sebelum imam qamat kan. Jadi kita ada dua pilihan selepas solat subuh tu, ada dua pilihan. Sama ada kita nak qada terus selepas subuh kan, ataupun kita tunggu waktu duha masuk dulu.
Dan yang lebih afdal, kita tunggu waktu duha masuk kerana ada larangan ketat untuk solat selepas subuh. Ada larangan. Kerana antara 5 waktu yang dilarang solat padanya ialah solat selepas solat subuh. Tidak ada solat selepas solat subuh. Okey, jadi ada larangan di situ. Sehinggalah matahari terbit sepanjang qadr ramh, sepanjang kadar lembing. Maknanya waktu duha lah. Bila waktu duha dah masuk, okey, kita boleh untuk qada sembahyang subuh yang kita tak sempat tadi. Ataupun boleh juga kalau nak solat terus, kalau kita takut kita nanti duha nanti lupa, tak ingat nak ganti balik kan, maka rugilah kita fadilat solat subuh ni. Solat sunat subuh ni kita boleh lepas semua dah ni, lepas kita dah selesai zikir apa semua tu, kita nak bangun untuk solat sunat subuh kembali, boleh, tidak ada masalah. Kerana berlaku juga pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau tak silap Ibn Mas'ud atau siapa sahabat Nabi, dia solat selepas dia solat subuh, kemudian Nabi tanya dia selepas tu. Nabi tanya dia, amarratain, adakah 2 kali kan, salatain, ataupun itulah lafaznya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ikut lupa lafaz dia. Yang penting memberi makna, adakah 2 kali kamu solat? Maknanya Nabi tanya, 2 kali ke subuh kamu solat ni? Kan? Dia pun jawab, la ya Rasulullah, idzan fala. Nabi kata kalau macam tu tidak mengapa. Maknanya Nabi tahu yang dia solat tu solat dia ganti solat sunat fajar yang dia terlepas, tak sempat. Okey, jadinya boleh untuk kita solat ganti selepas subuh, untuk solat sunat subuh. Jangan pula kita kias. Sebab ni ada dalil, kita ada dalil, kita boleh buat macam tu kan. Qada solat sunat selepas sembahyang fardu subuh, boleh buat. Okey, tapi lebih afdal untuk jauhi khilaf yang mengatakan haram solat selepas solat subuh tu, kita anjakkan sedikit, kita lewatkan sedikit sehingga masuk waktu duha. Kerana tidak ada dah mana satu lebih ni, sebab dua-dua qada. Dua-dua qada. Solat waktu duha pun dah jadi kira qada. Solat selepas subuh pun dah kira qada. Cuma lebih afdal solat duha. Kenapa kita kata? Kerana dia tidak terikat dengan waktu yang haram. Okey, jadi dah jawab dah tu soalan Kak T dan untuk abang-abang semua yang kadang-kadang tu terlewat datang kan. Boleh nak buat macam tu. Jadi kita tahu dah ada solat yang boleh selepas solat subuh, iaitu untuk qada solat subuh. Jadi jangan pula kita pergi tegur orang, tak ada solat selepas subuh ni, haram waktunya kan. Nabi sendiri kata kepada sahabat, idzan fala, tidak mengapa. Cuma kita nyatakan yang lebih afdal. Ni ada soalan pula ni, bangun terlajak subuh, solat selepas syuruk dia niat qada atau solat subuh macam biasa? Okey. Abang Sabri, cantik soalan Abang Sabri, bagus, Masya Allah. Kalau kita tidur terlajak kerana bukan kesalahan daripada kita, bukan sengaja. Maknanya kenapa? Macam mana bukan sengaja tu? Bukan sengaja ni maknanya bukan sengaja tidur lewat. Kalau subuh pukul 3 suku, kita pun duduk main game lah, duduk tengok cerita lah, duduk apa-apa berbual lah kan. Layan kawan ke apa ke, sampai dekat nak masuk pukul 3 suku, 2.45, kita setengah jam lagi nak subuh. Ngantuk lah, sempat ni kita tidur ni kan. Kita sengaja melewatkan tidur, kemudian hari tu kita lepas tidur tu tak terbangun-bangun. Itu dikira sengaja tu. Sebab kita tahu walaupun kita kunci jam tidak akan bangun. Itu dikira sengaja sebenarnya, sengaja. Dan kalau sengaja, dosa. Kalau sengaja, dosa. Tapi kalau kita memang tidur waktu biasa dah, kita kunci jam dah, kemudian terlajak juga kan, tertidur juga. Ini tidak berdosa. Dan waktu solat subuh itu akan jadi lewat bagi kita. Waktu solat subuh untuk kita akan jadi apabila kita terbangun. Kita terbangun. Once kita terbangun, itulah waktu solat subuh. Kena cepat-cepat ambil air sembahyang dan sebagainya, buat persiapan untuk solat subuh, dan solat subuh terus. Tidak boleh ditangguhkan lagi. Itu waktunya. Itu waktu solat subuh kita apabila kita tersedar. Untuk orang yang tertidur. Dan Nabi Muhammad SAW dia sebut dah, dia kata rufi'al qalam an thalath. Diangkat qalam yang menulis, pena yang menulis amalan kita, yang mencatat amalan kita kan. Dia setiap waktu dia menulis apa yang kita lafazkan, apa yang kita lakukan. Kecuali
daripada 3 orang terangkat pendeknya. Siapa? Daripada orang budak lelaki sehinggalah dia bukan budak lelaki, budak mana-mana budak sehinggalah dia bermimpi. Nabi sebut kat sini budak lelaki sehingga dia bermimpi. Maksudnya apa? Sebelum balik tu tak ada, kolam tak letak lagi. Kolam dosa tak letak lagi, tapi kolam pahala, pena pahala dah letak. Itu Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pemurahnya dia. Kan? Waktu kita kecil kalau kita buat pahala, kita dapat pahala. Allah dah tulis dalam kitab kita. Tapi kalau kita buat dosa, Allah tak kira lagi dosa. Sebab itulah kita ni sebenarnya salah kita kalau kita masuk neraka. Allah Subhanahu Wa Taala dia satu pahala kita buat, dia darab 10. Waktu kita kecil sampai umur 15 tahun, pahala kita buat dia dah kira. Kan? Satu dosa kita buat, satu je dia suruh malaikat tulis. Tapi pahala kalau kita niatkan dapat satu pahala. Kalau buat dapat 10. Kalau masuk neraka juga, memang tak ada orang lain yang kita boleh salah terbanyak sangatlah tu dosa kita. Dan kesalahan kita banyak sangat. Jadinya di situ soalan Abang Sabri tadi ni, dia tanya kat ni, dia niat qada atau solat subuh. Jadi Ikhwan dah cakap tadi, apabila itu adalah waktunya, tidak perlu niat qada. Tidak perlu niat qada pun sebenarnya. Tak ada pun istilah niat qada sebenarnya. Tapi kita tak nak panjang tajuk ni. Jadi dalam hal yang Abang Sabri sebut, iaitu dia tertidur bukan dengan sengaja, maka waktu dia tersedar pada tidur, itulah waktu solat yang sebenar. Jadi tidak perlu untuk niat qada dan tidak boleh tangguhkan kerana itulah waktu solat yang sebenar. Dan benda ni pernah berlaku tak pada para sahabat dan Nabi? Pernah ke tak Nabi tertidur daripada solatnya? Dan para sahabat pernah ke tak? Pernah. Kita ada contoh pada peperangan Tabuk. Jadi Nabi dia ada excuse yang besar, perang. Sahabat ada excuse yang besar, perang, untuk diajar kepada kita. Waktu dia perang bukan waktu biasa macam kita ni, kita sengaja tidur lewat, tak boleh. Dia makruh kan tidur lewat selepas isyak. Kalau boleh kompromis subuh kita, tak boleh. Okay? Jadi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dia pesan pada Bilal supaya Bilal ni jadi jam loceng dia. Dan tapi letihnya pada sahabat pada waktu itu, kita tahu perang Tabuk ni mereka pada musim panas, mereka berjalan musafir jauh. Musafir jauh nak lawan dengan Rom. Musafir jauh. Bilal sendiri pun tertidur, semua tertidur. Bila bangun, Bilal azan. Dan sembahyang mereka pun berjemaah. Maknanya apa tu? Pernah tengok orang sembahyang qada berjemaah? Pada waktu tu dikira sebagai waktu solat subuh lah. Kerana mereka bukan sengaja. Semua orang tertidur. Letihnya mereka berkhidmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk sampaikan agama Islam kepada kita. Jangan kita take it for granted lah. Kita kalau dapat ajaran Islam ni, kita jangan ubah pandai-pandai ikut suka hati kita. Mereka betapa susahnya mereka nak sampaikan kepada kita. Jadi yang tidur tadi tidak berdosa kerana satu, Ibu cakap tadi hadis yang kata 3 orang yang diangkat pena padanya. Kita cakap tadi budak-budak tu kan, satu budak yang belum balik, kemudian al-majnun hatta yafiq. Nabi kata orang yang hilang akalnya, yang gila sehingga dia bangun, dia sedar. Ada gila-gila ni terputus, ada orang ni gila terputus kemudian dia okey balik, ada macam tu kan. Waktu dia okey tu, kalau waktu tadi dia gila, tak sempat nak solat tadi kan, waktu tu ni ada ulama kata waktu dia bangun dia solat balik. Kalau waktu dia gila tu singkat kan, singkat. Kalau panjang sampai berhari-hari, dia tak perlu solat balik lah. Kalau singkat, waktu dia bangun. Okey. Kemudian yang ketiganya, an-naim hatta yastayqiz. Orang yang tidur sehinggalah dia bangun. Jadi kalau dia tertidur, bila dia bangun tu, maka dia kena solat. Waktu dia tertidur tidak berdosa. Harapnya jelas satu, tidak perlu untuk niat qada kerana waktu solat orang yang tertidur adalah ketika dia tersedar. Penanya akan mula kembali menulis. Jadi itulah kita jawapan tu. Harapnya telah jelas jawapan tu. Okey, jelas, alhamdulillah. Satu lagi nak pesan kepada abang-abang lah kan, sebab elok juga Kak Ati ingatkan kembali. Dia sebenarnya sesi soal jawab ni bagusnya kenapa? Sebab ikhwan akan nyatakan apa ikhwan lupa. Kalau abang-abang tanya kan,
kita mengajar ni kadang-kadang kita tak ingat apa yang poin-poin tertentu tu sebab panjang sangat kan. Kita tahu tapi kita tak teringat untuk nyatakan. Kalau abang-abang dan kakak tanya, alhamdulillah kita akan itu menandakan ada sesuatu kita tak nyatakan yang membangkitkan persoalan. Pada waktu itu kita boleh jawab kembali. Alhamdulillah. Itu penting soalan jawab ni. Jadi ada satu lagi kakak dan abang pun tak tanya. Ibu pun teringat tadi tentang solat subuh ni. Nabi suruh ringkas kan. Nabi buat ringkas pada solat minggu lepas kita belajar. Nabi suruh ringkas. Dan kita kena ingatkan juga, kalau dah solat subuh itu ringkas, tidak disyariatkan solat melebihi 2 rakaat sebelum solat subuh. 2 rakaat sahaja. Dan sebab kita kadang-kadang tengok ada orang dia datang masjid awal, kena pada waktu dia datang awal, dia buat lebih. Dia solat dah 2 rakaat, lepas tu tengok, ada lagi 4 minit lagi. Dia bangun solat pula. Betul ke tak betul tu? Tak betul. Tak kena dengan sunnahnya. Jadi harapnya dapat manfaat kita untuk hari ini. Kita harap ia menjadi hujah kepada kita dan bukan hujah ke atas diri kita. Kita harap Allah Subhanahu Wa Taala terima segala usaha kita untuk mempelajari dan memperbaiki amalan kita kepadanya. Kita berhenti di sini dahulu. Kita tangguh untuk minggu hadapan pula. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada abang-abang dan kakak yang sudi hadir.